Sebab tu kita setiap pagi, hari Isnin pagi tu, kita akan baca rukun negara. Yang pertama, kita akan kata kepercayaan kepada Tuhan. Ya, maksudnya ada kepercayaan, belief on God. Maksud percaya kepada Tuhan. Kalau dia bukan orang Islam, dia percaya pada Tuhan dia. Kalau kita sebagai orang Islam, kita kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Anda duduk di bawah pentadbiran adanya raja. Suka tak suka, kamu kena menghormati raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Anda duduk di bawah perlembagaan. Kalau anda tak suka, anda boleh duduk kat tempat lain. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Anda duduk di bawah undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ini anda kena duduk dalam keadaan sopan dan kesusilaan tak payah saya sebut lah. Bermaksud anda tidak langsung menunjukkan kriteria seorang yang mempunyai duduk dalam hukum negara ni. Tidak menghormati langsung, tidak tahu menghormati agama, tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, anda tak tahu menghormati undang-undang, anda tak tahu sensitiviti orang pada bulan Ramadan. Maksudnya tak tahu anda dulu pergi sekolah tak pergi sekolah dulu. Orang bodoh pun tahu beza baik dan buruk. Maksudnya dulu kalau kamu pergi sekolah, kamu selalu lari daripada perhimpunan. Dan kemungkinan kamu dulu jumpa cikgu di sekolah kebangsaan ni, ada cikgu Melayu, ada cikgu Cina, ada cikgu India. Mereka mengajar adab yang tinggi. Kemungkinan kau ni tak pergi sekolah, tak pergi belajar. Sebab tu keluar bukan saja jadi bengap, malah tidak tahu beradab. Kalau tak pandai tak apa, anda bersungguh-sungguh, anda boleh belajar sesuatu, tapi pasal dah anda tidak ada orang, anda tak tahu menjadi orang yang beradab. Sebab tu pentingnya, kalau kata orang soleh, pertama dalam hidup ni nak belajar adab dulu. Yang kedua adab juga, yang ketiga adab, yang keempat baru ilmu. Masalahnya kamu ni dah lah adab tak ada, ilmu memang pakai tak ada langsung. Jadi saya lihat benda ini kalau berterusan kita mempunyai ikon, kita gelarkan dia ikon lah, ikon kebodohan yang begini ada di negara kita, maka kita akan hidup dalam keadaan masyarakat majmuk yang semakin hari kita melahirkan masyarakat yang kotor dan najis. Ini adalah masyarakat kotor dan najis. Sebab apa? Sehingga tidak tahu bagaimana menghormati masyarakat Islam di negara kita. Ini saya tak tahu. Apa punya haprak punya manusia ni yang tak ada fikiran. Dan mereka-mereka yang berlakon ni pun kadang-kadang memegang watak. Janganlah bohong kita. Kalau nak berlakon ni kena ada skrip. Macam saya tak pernah pergi berlakon. Saya pun pernah pergi berlakon belakang tabir lah. Kan? Maksudnya ada skrip, ada tawaran, ada kontrak. Kalau tak ada kontrak tawaran, tiba-tiba last minute saya tak tahulah watak yang saya berlakon. Takkan orang suruh kau makan najis, kau pergi makan najis. Engkau mesti tahu tawaran kau berapa, tawaran pekerjaan apa, berapa gaji yang ditawarkan, berapa, apa yang perlu dilakukan, nak kena buat apa. Takkan kamu tak tahu, tiba-tiba last minute kata tak ada. Saya mohon kepada PDRM yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, Tan Sri IGP, saya mohon kepada Kementerian Dalam Negeri, mohon perhatian. Benda ini ada benda yang sangat penting, serius. Dan saya mohon juga kepada pemimpin-pemimpin negara, tolong buat kenyataan, tolong bagi tekanan. Saya mohon kepada KSN pun tengok benda ni bukan benda main-main. Kan kita kalau perkara biasa-biasa kita boleh lagi minta ampun, masih lagi boleh toleransi. Ini melibatkan bagaimana mereka boleh mewatakkan satu lakonan yang hari ini seolah-olah kita ni pengemis, sehingga dia kata tak ada duit, keluar wallet tak ada duit. Tiba-tiba buka je gadget Beruk apa ni 3G apa? G apa benda G apa? 3G 333 dapat duit. Tiba-tiba boleh balik kampung, boleh beli baju raya anak beli baju raya, kereta baru. Ini apa benda ni? Ini apa bendakah? Saya nampak orang yang tak ada otak dan tak ada perasaan langsung, tidak ada mempunyai perasaan. Dan saya harap janganlah kita jadi pengemis di negara kita sendiri. Ini tanah kita. Seberapa banyak tanah pun mereka beli, itu urusan mereka. Tapi tanah ni tetap milik kita. Jangan kita dijajah di bumi kita sendiri. Sehingga hari ni, dulu saya waktu kecil-kecil pun sekolah, hidup saya dengan kawan-kawan saya bangsa Cina, India, tak ada masalah. Sampai hari ni pun saya berjiran dengan Cina, dengan India pun tak ada masalah. Tapi kerana longkang manusia yang macam ni, kerana ada ikon najis yang sebegini, menyebabkan rakyat Malaysia hari ni akan dilahirkan generasi demi generasi membenci kepada negara, undang-undang negara, membenci kepada perlembagaan undang-undang, membenci kepada raja-raja Melayu, membenci pada agama yang kita bawa. Ini yang jadi masalah. Saya harap ini jangan kita buat ini perkara mudah. Saya faham polis di Raja Malaysia buat kerja mereka, tapi bahagian undang-undang tolong saya mohon, dan kita mohon daripada
Biro Undang-Undang Semboyan, tolong hantar pemerhati, dan juga kalau daripada pembela, tolong hantar pemerhati untuk melihat benda ni supaya mereka diambil tindakan. Bukan saja pada pelakon-pelakon ni, mungkin dibayar. Ini kemungkinan mereka mempunyai kekurangan fikiran, kita tak tahu apa sebab, tapi kita nak tahu siapa dalang, siapa yang menggajikan mereka, siapa yang membayar mereka, yang mendapatkan kontrak ni. Kita minta kepada pihak polis, tolong buat siasatan dan undang-undang jangan berat sebelah. Kita mohon benda ini secara terbuka. Ini melibatkan sensitiviti. Percaya saya, hari ini kalau mereka boleh berani menghina Islam sebegini rupa, janganlah. Saya berani cakap lah, dan saya mohon benda ni tak nak keluar daripada mulut orang Islam. Tapi anda semua fikir sini, kalau satu hari nanti kita sampai satu masa kita tak boleh baca Quran lagi, kita dah tak boleh nak solat, kita masjid sekarang pun musim Covid, kita pun sedia maklum dengan kena jaga jarak dan sebagainya, kita patuhi semua. Tapi masalahnya, jangan sampai satu masa ni kita dapat hari ni ada juga laporan azan pun orang komplain. Di mana? Di Ceras. Kita bukan mengemis di negara kita. Kita duduk di negara Malaysia, pasal apa kita nak mengemis? Kita nak bunyi azan macam mana sekalipun, kita tak pernah tanya kalau ada orang buat macam mana bangunan dia, tinggi mana, kita menghormati. Mana-mana agama yang ada di negara kita, kita hormati agama Kristian, hormati agama Buddha, Hindu dan sebagainya. Tapi kenapa tiba-tiba kita laungkan azan yang sudah daripada dulu lagi kita laungkan azan, benda ni takbir yang tak ada masalah, tiba-tiba ada orang kata you boleh kurangkan sedikit itu azan. Kacau lah orang mau tidur. Mangkuk, kau tak suka dengan azan, kau jangan duduk dekat Malaysia. Ini negara ni dah lama, daripada azali lagi kita laungkan azan. Kalau kau tak suka, kau boleh keluar daripada negara ni. Kita ni kadang-kadang boleh nak jaga mulut, tapi kadang-kadang orang gila, kata Ustaz Mazizi, kena biar orang gila yang ajar, kata. Orang gila kena dengan orang gila. Pasal kalau orang baik jumpa dengan orang gila tak boleh. Pasal apa? Orang baik dia bagi minum cawan kopi. Jadi kena hantar orang gila dengan orang gila. Jadi kalau cakap dengan orang bodoh yang macam ni, bingai yang macam ni, tak ada otak, tak ada fikiran, tokoh kepada kebodohan, patut kita memang kena ajar dengan bahasa-bahasa yang tidak punya adab juga kepada mereka ni. Saya sedikit saja, insya-Allah.